Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan tentang pemakanan semasa fasa latihan sukan bagi atlet remaja. Secara umumnya, pemakanan adalah kajian tentang makanan dan nutrien dan juga kesan kepada kesihatan, tumbuhbesaran dan perkembangan seseorang individu. Manakala, bagi pemakanan sukan pula adalah bidang pengajian yang mengaplikasikan strategi pemakanan untuk kesihatan, adaptasi kepada latihan dan juga pemulihan segera dari segi latihan dan prestasi optimal semasa pertandingan. Pemakanan sukan bagi individu yang aktif secara fizikal dilihat dari dua aspek, iaitu yang pertama adalah pemakanan bagi pertandingan dan juga pemakanan bagi latihan. Prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung pada dua faktor utama, iaitu genetik dan juga status latihan. Pemakanan sukan mampu memberi kelebihan yang signifikan terhadap prestasi atlet apabila seseorang atlet kekurangan nutrien tertentu. Prestasi fizikal terganggu kerana bekalan tenaga tidak mencukupi untuk atlet tersebut. Termasuk jugalah ketidakupayaan untuk menjana metabolisme secara optimal ketika bersenam serta kekurangan sintesis tisu badan dan enzim. Keseimbangan tenaga bergantung kepada nutrien yang diambil. Nutrien adalah bahan dalam makanan yang membekalkan tenaga, manakala tumbuhbesaran dan membaik pulih tisu dan menjana metabolisme. Terdapat enam kelas nutrien seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan juga air. Untuk pemakanan seimbang pula merujuk kepada pemakanan pelbagai makanan yang merangkumi kesemua nutrien yang diperlukan untuk pembesaran. Walaupun diet setiap individu memerlukan nutrien esensial dan tidak esensial, keperluannya berbeza mengikut umur dan tahap kehidupan. Contohnya, seorang atlet lari pecut memerlukan diet yang berbeza dari rakan atlet yang terlibat dalam sukan yang berbeza seperti sukan bola sepak ataupun sukan maraton. Piramid makanan telah dibentuk sebagai rujukan kepada pelbagai makanan, jumlah kalori yang terdapat dalam setiap kumpulan makanan dan pengambilan lemak, minyak dan gula secara sederhana. 6 kumpulan makanan dalam piramid makanan termasuklah roti, cereal, nasi dan pasta, iaitu 6 hingga 11 hidangan merupakan satu kumpulan, dan manakala kumpulan sayuran pula iaitu 3 hingga 5 hidangan seperti kumpulan sayur sepertilah sayur sawi, sayur kubis dan pelbagainya. Untuk kumpulan seterusnya adalah kumpulan buah-buahan, iaitu dalam 2 hingga 4 hidangan. Seterusnya adalah kumpulan terbitan susu seperti yogurt dan keju dalam 2 hingga 3 hidangan saja. Kumpulan daging dan juga ikan, ayam, telur dan kekacang dalam satu kumpulan juga, iaitu dalam 2 hingga 3 hidangan. Dan kumpulan lemak, minyak dan gula dan beberapa lagi, ianya hanyalah sedikit saja, 1 hingga 2 hidangan saja. Ini merupakan panduan pemakanan yang perlu diikuti untuk sesiapa sahaja, termasuklah orang biasa dan juga atlet. Hanya terdapat beberapa perbezaan untuk pemakanan khusus kepada atlet. Ketersediaan tenaga manusia di dalam tubuh manusia merujuk pada tisu badan yang menyimpan tenaga kimia yang boleh menjana tenaga elektrik untuk menghasilkan impuls saraf, menghasilkan haba untuk menyelenggarakan suhu badan pada suhu normal iaitu 37, suhu normal 37, dan juga tenaga dalam badan yang boleh digunakan serta-merta disimpan dalam bentuk nursing triphosphat iaitu ATP.
dan phosphorylating PCR. Kedua-dua ATP dengan PCR terdapat dalam tisu dalam jumlah yang sedikit dan mudah dalam beberapa saat sahaja. Mudah habis dalam beberapa saat sahaja. ATP dan PCR membekalkan tenaga utama bagi larian pecut seperti 100 meter. Oleh itu amatlah penting untuk memastikan simpanan ATP dan PCR dalam tisu badan mencukupi. Karbohidrat, lemak dan protein dalam badan boleh membentuk ATP dan PCR. Tenaga yang paling banyak disimpan dalam badan adalah dalam bentuk lemak, iaitu triglycerida dan asid lemak bebas, free fatty acid. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glycogen dan glukosa. Protein disimpan dalam bentuk asid amino dalam tisu. Seterusnya adalah keperluan makronutrien dalam badan dalam latihan, iaitu kita merujuk kepada makronutrien. Apa itu makronutrien? Makronutrien merujuk kepada kumpulan makanan yang berikut yang membekalkan tenaga penting kepada fungsi badan yang optimal seperti karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, karbohidrat ini merupakan sejenis nutrien mudah atau kompleks dan sumber tenaga terpenting bagi tubuh manusia. Karbohidrat sederhana termasuk gula secara semula jadi berlaku dalam makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga susu. Roti, bijiran, ketan, sayuran dan gandum adalah contoh karbohidrat kompleks yang sihat. Sistem penghadapan anda memecah karbohidrat menjadi gula glukosa atau gula darah yang memberi tenaga kepada sel, tisu dan organ anda. Kepentingan karbohidrat adalah sumber bahan api utama untuk atlet dewasa atau saingan yang aktif. Garis panduan umum untuk mengambil karbohidrat adalah berdasarkan saiz badan dan ciri-ciri latihan. Keperluan karbohidrat dalam diet harian boleh terdiri daripada 45 hingga 65%. Jumlah pengambilan makanan bergantung kepada tuntutan fizikal. Seterusnya adalah protein. Protein terdiri daripada rantaian asid amino dan penting untuk setiap sel tubuh badan. Protein boleh menjadi lengkap atau tidak lengkap. Protein lengkap mengandungi semua asid amino yang diperlukan oleh badan dan termasuk sumber haiwan seperti daging, ayam, ikan dan susu. Sumber protein tidak lengkap. Biasanya protein berasaskan tumbuhan. Sering kekurangan satu atau lebih asid amino penting. Asid amino penting tidak boleh dibuat oleh badan dan mesti dibekalkan oleh makanan. Protein memainkan peranan penting dalam pemulihan dan pertumbuhan otot. Keperluan protein pula adalah bertanggungjawab untuk pertumbuhan otot dan pemulihan dalam orang dewasa aktif dan atlet. Jumlah protein yang cukup untuk setiap individu membantu mengekalkan keseimbangan nitrogen positif dalam tubuh. Yang penting untuk tisu otot, keperluan protein boleh berbeza dengan ketara antara 8 gram hingga 2 kilogram berat badan setiap hari. Lemak juga merupakan makronutrien. Lemak boleh tepu atau tidak tepu dan mereka memainkan peranan penting dalam tubuh manusia. Lemak tak jenuh dianggap sihat berdasarkan dari sumber tumbuhan seperti minyak zaitun dan kacang. Lemak tepu ditemui dalam produk haiwan seperti daging merah, tenusu tinggi lemak yang ditunjukkan untuk meningkatkan risiko penyakit. Lemak yang sihat memberi tenaga, membantu perkembangan badan dan melindungi organ kita dan membekalkan membran sel. Lemak membantu mengekalkan keseimbangan tenaga, mengawal silia hormon dan memulihkan tisu otot.
Omega 3 dan omega 6 adalah asid lemak penting yang sangat penting untuk pemakanan sukan. Penemuan penyelidik mencadangkan seorang atlet mengkonsumsi kiranya 30% daripada jumlah pengambilan kalori harian mereka sebagai lemak sihat. Seterusnya adalah keperluan mikronutrien dalam latihan. Mikronutrien diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih kecil, iaitu dalam miligram dan mikrogram setiap hari untuk nutrien membantu mengatur proses metabolik antara kumpulan makanan yang diperlukan, dan mikronutrien pula adalah merupakan vitamin yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan memelihara kesihatan. Vitamin boleh dikelaskan kepada dua, iaitu larut lemak, iaitu vitamin A, D, E, K, manakala larut air iaitu C dan B kompleks. Yang seterusnya adalah mineral, iaitu bahan bukan organik untuk mengawal keseimbangan bendalin dan mengawal atur keseimbangan asid base. Ia berfungsi sebagai jus bagi enzim dan hormon disintesis dalam badan. Antara jenis-jenis mineral adalah kalsium bagi membentukkan tulang serta gigi, magnesium untuk membantu mengecup otot serta mengekalkan fungsi otot. Fosforus membantu membentuk tulang serta gigi. Akhir sekali, natrium bagi pengendur otot serta penyerapan glukosa. Seterusnya adalah komposisi badan dan prestasi sukan. Komposisi badan merujuk kepada beratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang, tisu badan yang lain. Lebihan beratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan, obesiti. Terdapat beberapa sebab kegemukan terdiri daripada sebab biologi, emosi, persekitaran, malas melakukan aktiviti fizikal dan lain-lain. Komposisi badan merujuk kepada beratusan lemak. Komposisi badan boleh dikenal pasti dengan menggunakan indeks jisim tubuh, iaitu IGT, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah Body Mass Index, iaitu BMI. Kita guna BMI lah. BMI, cara untuk mengukurnya simple saja. Menggunakan formula BMI adalah berat badan dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter kuasa 2, square root 2. Dengan menggunakan kaliper lipatan kulit dalam mengukur lemak dalam badan, lipatan kulit merupakan ujian untuk memerlukan pengukuran ketebalan lipatan kulit di beberapa tempat pada badan. Jumlah bacaan lipatan kulit ini membolehkan jangkaan jumlah kandungan lemak dalam badan dibuat. Peralatan yang diperlukan adalah kaliper lipatan kulit. Seterusnya adalah garis panduan penhidratan untuk mengekalkan keseimbangan cecair dan elektrolit. Elektrolit terbentuk apabila sebatian larut dalam air dan menjadi molekul berion. Elektrolit membawa cas elektrik sama ada positif atau negatif. Contoh elektrolit yang bercas positif adalah ion natrium dan ion kalium. Ion yang bercas positif juga dinamakan sebagai kecayon. Ditanda dengan simbol plus, iaitu contohnya adalah natrium Na+, dan juga kalium K+. Begitu juga dengan ion bercas negatif atau dinamakan sebagai anion, seperti klorida ditulis dengan tanda tolak, iaitu Cl negatif. Elektrolit dalam tubuh kita termasuk ion natrium, kalium,
kalium 2+, bikarbonat dan sebagainya. Terdapat dua ruangan cecair di dalam badan, iaitu intraselular dalam badan sel dan ekstraselular di luar sel. Cecair ekstraselular termasuk plasma darah, air kencing, cecair badan. Elektrolit terdapat di dalam cecair intraselular dan ekstraselular. Walau bagaimanapun, kandungan air, elektrolit dan komponen lain bagi kedua-dua ruangan cecair adalah berlainan. Elektrolit adalah penting untuk kehidupan. Elektrolit memainkan peranan mengawal atau dalam mengekal tekanan osmotik dan taburan air serta keseimbangan pH dalam pelbagai cecair ruangan badan. Elektrolit juga terlibat dalam tindak balas kimia seperti pengoksidaan, penurunan dan pemangkinan di dalam badan. Neuron, sel-sel saraf dan otot yang juga dikenali sebagai tisu elektrik bergantung kepada elektrolit untuk mengekalkan voltan melintasi nutrien dan juga ion kalium. Diperlukan untuk mengecutkan otot. Kelemahan otot akan berlaku sekiranya kekurangan elektrolit utama ini. Oleh itu, simptom umum yang melibatkan tisu-tisu dan organ-organ ini adalah seperti letih, kekeliruan, kelemahan otot, lumpuh serta koma. Simptom-simptom ini biasanya berlaku kepada pesakit apabila paras elektrolit adalah lebih rendah atau tinggi daripada normal. Paras elektrolit dikekalkan oleh buah pinggan dan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik, aldosteron dan hormon paratiroid. Sumber harian elektrolit kita datang dari makanan dan ianya diserap melalui saluran gastrosis perut atau usus. Kebanyakan nutrien berada di dalam cecair ekstraselular. Oleh itu, memainkan peranan utama dalam mengekalkan jumlah taburan air di seluruh badan dan juga tekanan osmotik di luar sel sebaliknya. Ion kalium didapati terutama di dalam sel. Ia membantu pergerakan nutrien ke dalam sel dan pengeluaran hasil buangan daripada sel. Ion kalium juga mempengaruhi komunikasi di antara sel saraf dan sel otot. Sedikit ion kalium boleh memberi kesan ke atas pengecutan otot jantung dan seterusnya mengubah kadar denyutan jantung. Peningkatan lanjut paras ion kalium boleh menyebabkan serangan jantung. Ion klorida iaitu adalah anion utama ekstraselular. Ia masuk dan keluar dari sel untuk membantu mengekalkan kenutrian elektrolit dan keseimbangan cecair. Ion klorida biasanya selari dengan paras ion natrium. Oleh yang demikian, ubat yang mempengaruhi paras ion natrium dalam darah juga mengubah paras ion klorida. Strategi untuk mengoptimalkan prestasi latihan dan pemulihan selepas latihan. Selepas sesi latihan, pengambilan karbohidrat amat penting. Ianya bertujuan untuk mengisi semula simpanan glukogen di dalam badan yang telah digunakan. Jumlah karbohidrat yang perlu atlet ambil adalah antara 100 hingga 150 gram karbohidrat dalam sejam pertama. Pengambilan makanan secara optimal dalam
membantu atlet melakukan aktiviti fizikal dengan menggunakan tenaga penuh yang terdapat di dalam tubuh badan. Bagi tempoh 24 jam pula, pengambilan makanan karbohidrat adalah 8 hingga 10 gram. 8 hingga 10 gram atau kilogram bagi lelaki, manakala untuk wanita pula adalah 6 hingga 8 kilogram untuk wanita. Pengambilan minimum isotonik juga adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan prestasi latihan atlet. Kajian-kajian yang menyokong faedah meningkatkan prestasi hasil pengambilan isotonik bagi senaman yang berlangsung sekitar 30 minit. Dengan minuman isotonik selepas latihan turut menggalakkan penhidratan semula di samping menambah semula glycogen, iaitu karbohidrat yang terdiri daripada rantaian percaban unit glukosa. Jumlah karbohidrat yang hadir di dalam minuman tenaga iaitu 10 hingga 12% adalah bersamaan dengan minuman ringan yang jauh lebih tinggi berbanding minuman isotonik iaitu 6 hingga 8%. Nutrien merupakan elektrolit yang penting di dalam minuman isotonik. Ia membantu dalam mengoptimalkan penhidratan dan mengekalkan rasa dahaga. Minuman ini dirumuskan dengan campuran karbonhidrat dan nutrien yang dapat membantu tepat untuk berhidratan dan rasa yang optimal. Sebaliknya, minuman tenaga boleh jadi mengandungi kafein atau guarana yang boleh menambahkan penghasilan air kencing dan meningkatkan risiko penhidratan. Sesetengah minuman tenaga juga mengandungi ginseng biloba, asid aminotransferase, iaitu sejenis alkohol gula yang tidak terbentuk kesahihannya dalam mengekalkan perhidatan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.